Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan yang asalnya pada hari Khamis yang ketiga, tapi kita tangguhkan kepada hari ini, hari Khamis yang keempat, iaitu menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh tuan pengerusi sebentar tadi, kita akan sambung di muka surat 16 cetakan Akademi Jawi Malaysia, iaitu yang kedua, i'tiqad qadariyah. Kita susur sejenak ke mana topik kita ini bersambung, iaitu daripada tajuk mabadi ilmu yang 10, permulaan ilmu yang 10. Salah satunya adalah ghayatuhu. Apakah ghayah? Apakah objektif tujuan daripada ilmu tauhid? Maka diterangkan tujuannya adalah supaya kita dapat membezakan antara i'tiqad yang sah, yang betul, supaya kita dapat pegang dengan i'tiqad yang sah tadi, dan i'tiqad yang batil, yang rosak, yang binasa, supaya kita dapat jauhi. Puncanya di situ Salah satu daripada yang 10 tadi, tujuan belajar tauhid supaya kita kenal akidah yang betul dan akidah yang salah. Dalam kuliah yang lalu telah kita terangkan akidah yang benar, iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita terangkan apa beza akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang batil. Ini datang nombor 2, iaitu i'tiqad qadariyah. Selepas ini akan pergi kepada jabariyah, dan seterusnya akan pergi kepada i'tiqad Mu'tazilah. Jadi yang disebutkan 3 i'tiqad ataupun akidah yang batil ini bukan ala sabilil hasri, bukan exhaustif, bukan makna 3 ni saja, bukan, tapi ala sabilil misal, as examples, dan dibawa ini sebagai contoh. Kenapa? Kerana inilah antara pecahan awal dalam bab akidah di kalangan umat Islam. Ini dah berlaku pada zaman imam-imam mazhab dahulu lagi.
Zaman salafus soleh dah mula menyelinap akidah-akidah yang batil ini. Dan puncanya adalah pada memahami kudrah Allah, pada memahami kuasa Allah, ataupun dengan arti kata lain, takdir Allah. Di situ tempat kegelinciran. Jadi membicarakan takdir Allah ni kena hati-hati. Silap gaya akan terlajak jadi qadariyah, terus nafikan takdir. Silap-silap dah terlajak belah sana pula jadi jabariyah, terima takdir tapi sampai menyalahkan takdir. Padahal dua-dua ini tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita beriman dengan takdir Allah, baginda tidak mengajar kita menyalahkan takdir, bahkan melarang kita daripada menyalah-nyalahkan takdir. Jadi ini yang berlaku kepada tiga golongan ini. Pertama adalah qadariyah, iaitu bahawasanya baharu, yakni makhluk, dan kainat, yakni apa sahaja yang berlakulah, itu memberi bekas dengan tabiatnya, yakni zatnya. Ini golongan tabi'iyin, naturalist, golongan yang tak percaya pada Tuhan asalnya, tapi menyelinap masuk ideologi mereka ini ke dalam pemikiran sebahagian umat Islam, yang mana mereka percaya Allah wujud. Kalau yang naturalist yang pure, tak percaya pada Tuhan. Macam mana kita boleh wujud di dunia? Nature. Macam mana pula kita daripada baby, jangan kata baby lah, daripada air mani boleh berubah jadi baby? Kan pelik. Dan kalau kita kata air segelas ni, saya celup tangan dalam air ni, tarik keluar seekor arnab pun, magic ni. Ustaz ni belajar mana pula? Ke sihir ke apa? Sangat pelik. Apa pula air ni boleh jadi arnab? Tapi dengan sejumlah air yang lebih sedikit daripada air dalam gelas ni, Allah jadikan jutaan manusia. Nature kata dia. Macam tu pula. Tapi masuknya benih dalam rahim tu tak nature. itu ada usul ikhtiar daripada manusia. Bukan pup keluar macam itu. Tapi yang qadariyah ini, dia percaya Tuhan. Dia percaya Allah. Cuma dia menafikan takdir Allah pada perkara tertentu. Apa dia? Dia percaya Allah menciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia, apa yang manusia itu buat bukan lagi ciptaan Allah, bukan lagi takdir Allah. Kenapa? Kerana dia melebihkan pemikiran semata-mata, tidak dipandu oleh wahyu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menolak pemikiran, kerana menggunakan akal dituntut dalam agama kita. Afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kan kita perasan kalau baca surah Al-Mulk ada ayat ni. Wa qalu, dan mereka berkata, iaitu orang-orang ahli neraka, mereka merintih. Apa kata mereka? Law kunna nasma'u, kalaulah dahulu ketika di dunia kami itu mahu mendengar. Ada setengah orang dia tak mau dengar. Siapa kuliah maghrib di surah Ar-Rahmah malam ni? Ustaz Angkum. Tak payah, ahli bid'ah tu. Awal-awal lagi dia dah blok, tak mau dengar. Au naqilu, sekurang-kurangnya pun kami menggunakan akal, berfikir. Tidaklah kami ini tergolong daripada ahli neraka. Jadi salah satu sebab manusia dimasukkan ke dalam neraka kerana mereka tidak guna akal yang Allah kurniakan kepada mereka. Tapi salah guna dilarang. Guna disuruh, dituntut. Salah guna akal itu yang berlaku kepada qadariyah dan lain-lain ajaran sesat. Dia kata, kalau Allah yang takdirkan, Allah takdirkan orang tu semayang, Allah takdirkan orang tu puasa, lalu Allah masukkan di dalam syurga. Allah takdirkan orang tu mencuri, orang tu minum arak, orang tu membunuh, lalu Allah masukkan di dalam neraka. Tak adil lah macam itu. Makanya supaya Allah tu adil, manusia tu tak ditakdirkan perbuatan dia. Allah hanya cipta, lepas tu automated. Dan lebih parah lagi golongan qadariyah ini, dia sampai mendakwa oleh kerana bukan Allah yang menciptakan, maka Allah juga tidak mengetahui apa yang manusia itu akan lakukan. Setelah manusia itu telah lakukan sesuatu, barulah Allah tahu, oh dia semayang, oh dia mencuri. Maka dua sifat ketuhanan dinafikan oleh golongan qadariyah,
iaitu kudrah Allah dalam menciptakan perbuatan manusia. Jelas Al-Quran sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa-apa yang kamu amalkan, baik ataupun buruk, Allah yang ciptakan. Jadi, oleh itu, tidak ada khilaf di kalangan ulama, akidah seperti ini, yang menafikan takdir Allah sebegini, membawa kepada kufur. Tidak ada khilaf. Kalau begitulah akidah orang itu, jadi kafir dia. Kerana dia tidak lagi beriman dengan Allah sebagaimana yang sepatutnya. Kalau kita pergi kepada contoh lain, dalam akidah Qadariyah ini, Allah hanya ciptakan api saja. Tapi bila sudah Allah ciptakan api, adapun berlakunya terbakar sesuatu bila bersentuh dengan api, itu bukan Allah yang jadikan. Kerana memang tabiat api itu membakar. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita dah terangkan, Allah ciptakan api, masih sama lagi dengan Qadariyah, dan Allah juga yang menciptakan terbakar tu. Hanya kan Allah jadikan terbakar itu selalunya berlaku selepas bersentuh dengan api. Maka itu jadi panduan kepada manusia dalam sebab musabab. Dalam bertindak itu jadi panduan. Ada api, jangan masuk dalam api. Ataupun jangan campak orang dalam api. Ataupun kalau nak masak makanan, ya kenakan dengan api. Itu membantu kita dalam kehidupan. Tapi tidak merubah akidah bahawa yang menjadikan terbakar itu tetap Allah juga. Sekira-kira, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah kehendaki, boleh sahaja Allah jadikan bersentuh dengan api, tapi tidak berlaku terbakar. Ini kena faham konsep dia. Kita memang dah kaitkan sebab itu yang biasa berlaku. Sentuh dengan api terbakar, sentuh dengan api terbakar. The fact is, sentuh dengan api Allah jadikan, terbakar juga Allah jadikan. Maka Allah biasa jadikan begitu. Dan Allah boleh jadikan tidak begitu. Bila Allah jadikan tidak begitu, dalam bahasa Arab dipanggil al-khariqu lil-adah. Perkara yang mencari adat. Adat di situ maknanya kebiasaan. Bahasa moden kita, bahasa mudah faham kita, sesuatu yang luar biasa. Bila sentuh dengan api tak terbakar, itu luar biasa. Tapi tidak mustahil. Kalau mustahil pun orang panggil mustahil adat. Dari segi kebiasaan, mustahil lah kena api tak terbakar. Tapi dari segi akli, akal boleh menerima bahawa tidak berlaku terbakar bila Allah Ta'ala kehendaki demikian. Cuma yang khariq lil adah ni banyak jenis lah. Kalau berlaku kepada para rasul, itu namanya mukjizat. Kalau berlaku kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu namanya karamah ataupun ma'unah, pertolongan. Kalau berlaku pada orang-orang jahat, orang fasik, orang kafir, sembahyang pun tidak apa, ya, itu namanya istidraj. Melajakkan. Bukan semua benda yang mencari adat, yang pelik ini menandakan orang itu betul, tidak. Tokoh-tokoh sufi telah memberi pesanan, kalaupun kamu lihat orang itu terbang di udara atau berjalan di atas air, jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan perkara itu, melainkan kamu cek dia dengan dua saksi. Kena ada dua saksi menyaksikan memang orang ni orang yang dapat karamah. Apa dia? Dua saksi yang adil, Quran dan Sunnah. Kalau dia itu hidup bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tiba-tiba berlaku perkara yang luar biasa kepada dia, jangan terpedaya. Itu bukan makna dia wali, tidak. Bahkan itu menunjukkan Allah ingin melajakkan dia lagi dalam kesesatan. Baik. Jadi, kalau begitu, kita nak menolak ya, akidah Qadariyah ini, kita kena terima bahawa apa sahaja yang berlaku atau tidak berlaku, itu adalah takdir Allah. Ya. Misalnya, satu orang ataupun dua orang, lelaki perempuan berkahwin. Berlaku tak nanti isterinya mengandung, melahirkan anak? Berlaku. Itu takdir Allah. Boleh jadi tak berlaku ya, dua orang, lelaki perempuan kahwin, isterinya tak mengandung pun. Boleh jadi. Jadi, berlaku atau tak berlaku, hidup atau tak hidup, ya, ataupun yang hidup tu mati atau tak mati. Ya. Yang hidup tu sihat atau sakit, bergerak atau diam. Ya. Itu semua adalah takdir Allah. Bahkan tidak akan bergerak satu zarah pun, ataupun satu habuk sekalipun, asalnya habuk tu duduk di sini. Kemudian tak lama ditiup angin, ya bergerak ke sini. Habuk je bergerak 1 sentimeter katakan. Itu takdir Allah.
Satu daun gugur daripada pokok, itu takdir Allah. Apatah lagi puting beliung, tsunami, peperangan, apa sahajalah yang besar-besar yang berlaku, itu tak keluar daripada takdir Allah. Habis itu kalau takdir Allah semua, Ustaz, kita tak payah buat apa lah. Tu nak pergi pada Jabariyah pula. Ni nak lajak belah sana pula. Nanti kita akan terangkan macam mana nak mendepani masalah Jabariyah tadi. Setakat ini kita nak menolak dulu fahaman yang kononnya Allah hanya cipta manusia. Lepas tu sepertinya Allah dah lepas tangan. Manusia automatik, buat sendiri. Itu adalah akidah yang batil, bahkan kufur. Okay. Saya ulang ya. Bahawasanya baharu makhluk dan kainat itu memberi bekas dengan tabiatnya, yakni zatnya, maka i'tiqad itu tiada khilaf ulama tentang kufurnya. Penerangan. Qadariyah berasal daripada perkataan qadara yang berarti kuasa. Yakni i'tiqad atau kepercayaan dari sekumpulan manusia yang beranggapan bahawa alam ini terjadi, bergerak dan sebagainya menurut tabiat semula jadi yang ada pada sesuatu benda. Misalnya, terjadi lereng dan sungai disebabkan hakisan air. Terjadinya letusan gunung berapi kerana permulapan wak panas. Jadi kalau semata-mata dia faham itu hanya sebab musabab, tak apa. Tapi kalau sampai dia katakan itulah hakikat sebenarnya, memang hakisan tu kerana air, tak ada kena-mengena dengan Allah, itu yang jadi Qadariyah. Tapi kalau dia tahu air itu menjadi sebab hakisan, tapi sebenarnya hakisan itu berlaku dengan takdir Allah, itu ahli sunnah wal jamaah. Boleh dikatakan golongan ini lebih mirip kepada golongan ahli-ahli sains. Yang dimasukkan di sini adalah ahli sains yang kafir. Ahli sains yang beriman tak ada masalah. Jadi hati-hati ya. Zaman sekarang ni orang suka memetik percakapan tu luar konteks. Ni macam mana pula ni kata fahaman macam ni ahli sains. Tu ramai je ahli sains beriman dengan Allah, dengan takdir Allah. Yalah, maksudnya ahli sains yang kufur lah. Ada orang memetik kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala yang mengkritik ya, suatu orang tu yang bertasawuf waktu pagi, ya petang dah jadi bodoh. Jadi dia gunakan kata-kata itu untuk menolak tasawuf, menolak ahli sufi. Ini orang yang gopoh, gelojoh. Kerana dia tak kaji. Dia hanya ambil satu perkataan yang sesuai dengan hawa nafsu dia untuk menolak tasawuf dan sufi, maka dia jual perkataan itu. Dia gagal melihat bagaimana perlu Imam Syafi'i memuji kepada ahli sufi. Berarti yang dikeji oleh Imam Syafi'i itu adalah sufi yang palsu. Sufi yang membelakangkan ilmu. Bahkan diperjuangkan kembali oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali mengarang kitab yang agung, Ihya'u Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Antara tujuannya nak menolak aliran yang kononnya dia itu bertasawuf tak perlu belajar ilmu. Kan ada, zaman sekarang pun ada. Tahu-tahu dah dapat ilmu laduni. Apa benda pun tak belajar, tak beramal, ya, dan terus dapat ilmu laduni macam tu saja. Yang ini yang ditolak oleh Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Tasawuf yang pesen macam ni, memang pagi pegang konsep macam tu, petang dah bodoh lah. Dah memang tak nak belajar ilmu. Kononnya hanya hakikat. Semua dapat direct daripada Allah Ta'ala. Dah bisikan syaitan pun dia tak boleh beza. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali terangkan macam mana nak beza ilham daripada Allah, ilham daripada malaikat, bisikan daripada syaitan. Kadang-kadang syaitan, dia bagi bisikan yang zahirnya bagus. Kalau untuk orang yang memang ikut hawa nafsu, tak pernah bisik-bisik banyak syaitan. Ya, cukup dia bagi sebiji bola, 30,000 tak semayang. Dekat di stadium. Tapi untuk yang ahli ibadah, syaitan kena bisik-bisik. Kadang-kadang yang syaitan bisikkan tu nampak macam betul. Misalnya, kisah yang berlaku kepada seorang abid, yang mana dia itu digoda oleh syaitan, dan syaitan tentulah ketika itu menyamar sebagai abid juga. Tapi herannya, abidnya syaitan ini sampai tak tidur, sampai tak makan. Yang abid tadi memang dia ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang jahil. Jadi dia dah ada rasa lebih pada aku. Aku ada juga masa aku rehat, ada masa aku tidur, ada masa aku makan. Ini apa punya pesen ni? Apa punya ilmu?
Tanya, macam mana kamu boleh beribadah sampai tak makan, tak tidur? Ialah setan. Kata dia, rahsianya macam ni. Dulu aku ni adalah pendosa. Aku ni adalah ahli maksiat. Maka setiap kali aku rasa nak tidur, aku ingat maksiat aku tak jadi tidur. Aku rasa nak makan, aku ingat maksiat aku dahulu, aku tak jadi makan. Habis macam mana aku nak jadi macam kamu? Kamu kena buat maksiat dululah. Kalau orang ada ilmu kat situ dah dapat cam dah. Red flag dah tu. Macam mana pula kena sengaja buat maksiat? Dia kata taubat ni dia buat tu dalam keadaan kegelinciran. Lepas dia sedar, dia cepat-cepat taubat. Ya, itu Allah taubatkan. Ini memang plan nak buat maksiat daripada awal. Kat situ kalau dia ada ilmu, dia sudah tahu. Tapi oleh kerana dia hanya abid yang jahil, maka dia konsult pula, maksiat apa aku patut buat. ambil konsultan. Itu namanya bukan penasihat, punah sihat. Jadi kata syaitan tadi, kamu pilihlah mana yang satu yang senang dengan kamu. Bunuh orang boleh. Hamba Allah tu ahli ibadah, suruh bunuh orang memang tak tergamak lah. Berzina lah kata dia. Berzina. Dia nak tengok perempuan pun tak. Dia ahli ibadah, suruh berzina. Tak pun kamu minum arak macam mana? Minum arak, okey juga. Minum arak rasa tak macam teruk sangat. Setakat minum air arak segelas. Jadi akhirnya dia minum arak yang dijual oleh seorang perempuan. Lepas dia minum arak, mabuk, berzina dengan perempuan tadi. Lepas dia dah sedar dia berzina dengan perempuan tu, takut malu, bunuh perempuan tu. Complete package. Akhirnya dalam cerita itu sampai dia mati tu dalam keadaan kufur. Kerana dia dijatuhkan hukuman bunuh, kata setan, kalau kau nak selamat, kau kena sembah pada aku. Itu bahaya. Bila agama itu diamalkan tanpa ilmu. Maka melihatlah kepada bahaya itulah Al-Imam Ghazali rahimahullah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi itulah yang dikritik oleh ulama-ulama salaf termasuk Imam Syafi'i, orang-orang yang kononnya nak berhakikat semata-mata tapi mengenepikan ilmu syariat. Dia tak tahu halal haram. Masa saya berkuliah di Pulau Pinang, lepas kuliah tu saya rehat di luar surau, datang satu orang tanya, lagu mana Ustaz? Kita nak jawab kat kawan-kawan, dia kata hak kulit ni tak penting, yang penting isi. Macam lah, hak tak mau main mengaji tu. Dia kira yang penting isi, kulit tak penting. Saya pun jawab, saya pun tak tahu nak jawab lagu mana. Cuma suruh mereka mai surau tinggal kulit kat rumah dulu, mai dengan isi, tengok lagu mana boleh tak. Dia kata kulit tak penting. Tapi dia dah usung kulit ke sana kemari. Awak tak siap kulit buat main dengan dagingnya, baru tahu. Penting tak penting kulit. Kulit kita tersiap sikit pun dah masalah. Boleh jadi infection ke, kena air pun pedih, ya tak? Jadi dua-dua penting. Kulit penting, isi pun penting. Masing-masing ada peranan. Nabi SAW yang mengajar syariat juga mengajar hakikat. Kenapa kamu nak syariat saja buang hakikat? Kenapa kamu nak hakikat saja buang syariat? Itu yang jadi sesat. Jadi hati-hati ya, orang take sentence out of context. Ya, bukan main lagi ya, menghentam tasawuf dengan kalam Imam Syafi'i yang dia salah ambil. Ya, kalau yang tasawuf menyamar, memang kita sepakat. Ya, ditolak ajaran sedemikian. Jadi samalah di sini. Jangan salah faham. Bila dikatakan mirip kepada golongan ahli sains, yang dimaksudkan adalah ahli sains yang kufur. Ya. Bermula dari kepercayaan beginilah timbulnya faham tidak bertuhan. Asalnya menafikan takdir Allah dahulu. Akhirnya boleh membawa kepada mulhid, iaitu ateis, dan juga golongan free thinker. Dia tidak ada apa-apa panduan dalam dia berfikir. Suka hati dia. Ada orang liberal dari Indonesia, nama Mun'im Sirri, insyaAllah. Nama dia bagus, Mun'im, yang memberi nikmat. Sirri, rahsia. Tapi dengar perkataan tu bukan nikmat. Rasa sakit hati banyak. Dia pernah ceramah, kata dia. Ada kemungkinan ulama-ulama dahulu tersalah menambah satu huruf dalam Al-Quran. Menyebabkan lari makna tu. Kat mana tu? Dalam surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun kata dia,
ayat yang akhir dalam surah tu sudah sangat toleran dia kata. Oh, dah cantik dah ayat tu. Apa dia? Lakum dinukum waliyadin. Mana kamu agama kamu, kami agama kami. Very tolerant dia kata. Tetapi tak tally dengan ayat yang mula-mula. Sepertinya kontradiktori sebab ayat yang mula-mula mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Nampak tegas. Kan? Wala antum abiduna ma a'bud dan seterusnya. Nampak tegas. Tapi ayat yang akhir nampak tolerant. Jadi boleh jadi sebenarnya ulama tertambah huruf alif daripada sepatutnya dibaca la'budu ma ta'budun. Kalau tak ada alif, la'budu makna nescaya aku sembah apa yang kamu sembah. Tiba-tiba tertambah alif jadi la'budu ma ta'budun. Tidaklah aku sembah apa yang kamu sembah. Sepatutnya kita kata nescaya aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi boleh jadi murtad orang macam ni. Dan ini namanya free thinker. Dia suka hati dia. Kalau dia ada panduan, pertama dia kena faham Al-Quran itu adalah riwayat yang mutawatir. Al-Quran itu diriwayat daripada Nabi SAW oleh para sahabat kepada generasi seterusnya sampai kepada kita oleh bilangan yang begitu ramai. Sekira-kira mustahil seramai itu boleh tersilap atau terlupa. Perkhabaran kalau mutawatir dia yakin. Jangan kata Quran hadis. Berita-berita biasa pun. Kan? Saya selalu bagi contoh, mudah. Siapa antara ahli jamaah surau ni masih tak yakin kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri Malaysia? Dia masih rasa-rasa bukan. Silap. Ada tak yang masih? Yang tak setuju ada, saya tahu. Dalam bab memilih pemimpin, dalam sistem demokratik punya sistem ni memang akan ada yang setuju, akan ada yang tak setuju, itu biasa. Tapi yang masih ragu-ragu bahawa bila dah jadi PM, maksud saya tak ada. Semua yakin bila dah naik jadi PM. Ya. Sedangkan saya percaya majoriti daripada kita tak hadir pun masa majlis akad sumpah dia. Dan kita tak lihat pun surat wathikah pelantikan tu. Tapi kenapa kita yakin? Kenapa pula tak yakin? Keluar dalam Sinar Harian, keluar dalam Astro Awani, keluar dalam Al Jazeera, keluar dalam Harakah, keluar dalam semua sumber-sumber. Kawan-kawan yang kerja Putrajaya cerita benda yang sama, yang duduk di Johor pun beritahu benda yang sama. Takkan semua orang ni menipu atau semua orang ni tersilap. Padahal cerita beliau jadi Perdana Menteri bukan cerita Quran hadis, cerita kehidupan biasa saja. Tapi oleh kerana mutawatir, maka yufidul qat'a. Dia membawa kepada putus, tidak ada keraguan. Yufidul yakin. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan tambah satu huruf ke, kurang satu huruf, tak ada. Ini dia bercakap tidak ada disiplin ilmu. Kalau dia bercakap berdasarkan disiplin ilmu, dia tak akan kata benda mutawatir boleh tersilap. Sebab itu ulama mengatakan menolak hadis mutawatir bawa kepada kufur. Kerana dah yakin daripada Nabi. Tiba-tiba kita tolak. Kalau menolak hadis yang sahih tapi tidak sampai label mutawatir, itu berdosa. Tak sampai jadi kufur lah. Kecualilah kalau dia sendiri itu ulama mujtahid di bidang hadis, pada penilaian dia yang dikatakan sahih itu tidak sahih, itu lain. Ini memang dia tahu hadis itu sahih tapi dia tolak. Tapi hadis itu sahih sahaja, tidak sampai mutawatir. Maka tidak kufur tapi berdosa. Tapi kalau mutawatir, makna yakin daripada Nabi SAW, tiba-tiba dia masih tolak, itu bawa kepada kufur. Jadi, mana boleh. Yang kedua, sembang dia itu, free thinking dia itu tersasar. Kerana kalau, ni for the sake of argument, kita tak terima kalau itu. Possibility itu tak ada sebenarnya. Ini kalau yang impossible. Ya. Kalau memang la'budu ma ta'budun, pasti aku sembah apa yang kamu sembah. Bagaimana si liberal ini berbohong. Pastilah ayat akhir itu dah tak kena. Ayat akhir mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu lain, bagi aku agama aku lain. Dah kalau aku sembah apa yang kamu sembah, dinukum dini. Agama kamu agama aku, wa dini dinukum. Jadi dua kesalahan fatal kat situ. Satu, dia meragu-ragukan sesuatu yang mutawatir. Yang kedua,
atas satu hujah yang sebenarnya kena atas dia balik. Kalau ubah tu yang jadi tak teli. Kalau tak ubah tu yang dah elok. Oleh kerana aku tak sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan sembah apa yang aku sembah, maka bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Lain. Jadi ini namanya free thinker. Kita disuruh berfikir, tapi bukan free melulu. Kena ada panduan wahyu. Kena ada kaedah dia. Lalu berpendapat bahawa alam ini terjadi sendiri, tidak mempercayai dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu taala. Ini secara akliyahnya pun tak mungkin lah, ya. Saya selalu bagi contoh, alangkan reban ayam pun kita tak boleh terima jadi sendiri. Bukan sophisticated sangat reban ayam. Takkanlah alam yang begitu sophisticated dengan sistem dia, ya. Sistem badan kita pun setiap organ ada fungsi dia. Kita pun tak tahu macam mana bancuh oksigen, ya. Boleh metabolisme makanan tukar jadi tenaga. Tu apa sistem ni? Daripada setitis air mani. Sistem apa yang ada tu? DNA lagi dan sebagainya. Kan ada yang rangka wanita ditemui baru ni dapat detect melalui DNA. Sebab DNA itu unik. Takkan DNA yang unik beza satu orang tu kebetulan saja. Tak ada yang buat. Tak ada yang susun cap jari berbeza satu orang jadi sendiri. Tak mungkin. Ini is by design. It's impossible, maknanya benda itu kebetulan. Tapi dari segi hadis, daripada segi dalil, ini sabda Nabi SAW. Inna majusa hadhil ummatil mukazzibu Nabi akdarillah. Nabi SAW mentashbihkan, membuat persamaan. Sesungguhnya majusi umat ini adalah yang mendustakan takdir Allah. Kenapa? Kerana majusi mereka menuhankan api. Ya, menyembah api. Orang yang menafikan takdir Allah, seolah-olahnya mereka menuhankan banyak lagi. Api membakar dengan sendiri. Maka bab membakar tu apilah Tuhan. Nasi mengenyangkan dengan sendiri. Maknanya bab mengenyangkan nasi adalah Tuhan. Ubat menyembuhkan dengan sendiri. Maka dalam bab menyembuhkan penyakit, ubat adalah Tuhan. Maka perangai itu perangai majusi, menuhankan makhluk. Maka Nabi SAW menyamakan, tashbih, ya, menyamakan golongan ini sebagai majusi. Dan ini menyokong pandangan para ulama bahawa qadariyah ni orang itu jadi kafir kerana Nabi SAW bersabda lagi, in maridu fala ta'uduhum. Kalaulah golongan ini sakit, jangan kamu pergi ziarah. Padahal hak seorang muslim bila dia sakit diziarahi. Bila Nabi kata jangan ziarah, berarti dia sudah bukan muslim. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan sekiranya golongan ini mati, jangan kamu pergi menyaksikan jenazah dia. Jangan pergi uruskan jenazah dia. Padahal urusan jenazah orang mati fardu kifayah. Berarti sepertinya orang ini sudah bukan Islam lagi. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim. Dan sekiranya kamu bertemu dengan golongan ini, jangan kamu memberi salam kepada mereka. Padahal kita tahu hak seorang Islam itu adalah memberi salam kepada saudaranya. Berarti orang ini bukan saudara kita lagi. Kenapa? Kerana dia menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada 2 minit, macam mana nak cerita i'tiqad Jabariyah. Kita cerita basic dia dahulu, ya. Basic i'tiqad Jabariyah itu terbalik daripada Qadariyah. Kalau Qadariyah dia menafikan takdir Allah, Jabariyah dia terima. Tapi terimanya dalam keadaan ekstrim, dia menafikan usaha dan ikhtiar. Contoh ekstrimnya golongan Qadariyah, dia tidak sembahyang. Lalu kita nasihatlah kepada dia, kamu bawalah sembahyang. Kamu bukan orang muda lagi, ya. Kamu ni dah kategori rumah kata pergi, kubur kata mari. Sembahyanglah. Dia jawab, macam mana saya nak sembahyang Ustaz? Dan memang Allah takdirkan saya tak sembahyang. Tengok. Dia menyalahkan takdir. Tapi dengan orang Jabariyah ni, kalau kita berani, mudah saja. Tempelinglah dia. Dia cakap macam tu, pam, kita tampar dia. Tapi tengok, ada risikolah kan, dia buat report polis. Ini kita secara teori. Kalau kita tampar dia, mesti dia tak suka. Dia kata, ni ustaz apa ni? Ustaz patut dakwah bil hikmah, bukan tampar orang macam ni. Kita jawab, sabarlah bang, ya Allah takdirkan saya tampar abang ni.
Kalau abang tak faham, saya boleh tambah sikit lagi. Akhirnya dia kata, bengkak juga muka aku main-main salahkan takdir macam ni. Ini kita kata rebuttal secara seluruh sajalah. Tapi secara ilmiah, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang dengan dalil daripada ayat suci Al-Quran dan sebagainya yang membuktikan kebatilan akidah Jabariyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.